Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita di dalam Momok Channel, channel inspirasi anda. Dan bersama hos anda, siapa lagi kalau bukan Jamil Legend. Terima kasih aku ucapkan kepada korang kerana masih lagi sudi memberi sokongan kepada Momok Channel. Pada video yang lepas, aku pernah kongsikan bersama korang kisah inspirasi seorang jutawan forex, Nasir Yaakob, atau lebih dikenali sebagai Cikgu Nasir. Dan pada kali ini aku akan kongsikan rakaman di mana beliau membongkarkan teknik dan skill rahsia beliau dalam urus niaga forex, yang mana teknik ini telah membantu beliau daripada zero menjadi seorang milioner, kemudian jatuh teruduk kepada zero kembali, dan seterusnya. Dengan teknik ini beliau kembali menjadi seorang milioner. Apakah rahsia, skill dan teknik yang beliau gunakan? Jom sama-sama kita saksikan. Zas! Jangan lupa subscribe dekat bawah tu, okay, Momok Channel, supaya anda dapat mengikuti dengan lebih banyak lagi kisah-kisah kejayaan orang-orang lain. So, jangan lupa tekan subscribe tu, okay? All the best. Jadi alhamdulillah lah. Itulah saya kata Allah berkurniakan saya ilmu forex ni satu kurnia yang paling besar bagi saya. Jelas selain daripada kurnia kesihatan, mata ni pun paling besar lah bagi saya. Kalau buta susah kan. Tak boleh trade. Jadi kurniaan Allah paling besar ni mata, telinga, semua badan kita sihat, itu yang paling besar. Tapi dari segi mengerjakan, mengusahakan rezeki, yang paling besar Allah bagi saya ilmu forex. Yang mana orang lain tak nampak. Yang mana bukan teknik siapa-siapa, bukan saya ceplak teknik ke, bukan orang ajar saya ke, teknik saya sendiri yang Allah bagi, yang Allah ilhamkan kat saya, macam ni. Yang Allah ilhamkan kreativiti tu dia bagi kat saya, teknik buat macam ni. Ilham tu datang, jadi saya trade boleh, alhamdulillah, insyaAllah boleh senang balik. Jadi saya pernah jadi from zero to millionaire, to zero, InsyaAllah tu milioner balik. Itulah harapan saya dengan jalan forex. Jadi kalau orang kata nak jadi jutawan ni susah, percayalah, dia sebenarnya tak susah. Sebenarnya dia hanya perlukan kreativiti otak yang lebih. Sebab otak kita dia boleh nampak benda apa, cara untuk ambil duit. Sebab kalau kita tak gunakan otak, kita menggunakan tangan. Orang suruh angkat batu, kita pergi angkat batu. Tak, angkat pasir, kita angkat pasir. Tak, buat rumah, kita buat rumah. Kan? Kita tak guna otak, kita ikut arahan aja, kita tak kaya. Dan kita tak boleh pergi jauh. Memang kita berusaha keras tapi tak boleh pergi jauh. Tapi kalau kita guna otak, itu yang saya kata anugerah yang Allah bagi kat kita, yang sepatutnya kita kena guna betul-betul. Dan paling penting, word of wisdom from the billionaire. Billionaire cakap sepatah, kena dengar tu, kena ambil pengajaran, kena gali apa dia cakap. Dia bukan cakap suka-suka. Billionaire ni dia bukan cakap sampah, dia bukan cakap kosong. Dia cakap tu ilmu yang sebenarnya banyak. Macam Warren Buffett cakap tadi kan, sell when people greed. Orang alah cakap boleh lah, tapi macam mana, dia tak nak fikir. Dia duk peleceh orang je lah, cakap boleh lah. Warren Buffett cakap sell when people greed, cakap boleh lah. Macam mana? Dia nak orang ajar. Macam mana? Nak orang ajar satu. Dia tak nak fikir sendiri. Jadi sebenarnya saya ni Allah kurniakan berfikir, daya pemikiran saya tu go beyond. Maksud dia, itu dia cakap. Kenapa dia cakap macam tu? Dia bukan cakap sampah, dia bukan cakap kosong. Kaji apa yang dia cakap. Macam orang buat forex kan, banyak orang sell bila ada resistance. Contoh, dia guna teknik support resistance. Bila ada bukit, satu bukit, ini resistance, ada bukit, ada resistance kan. So next resistance tak masa belum berlaku lagi next punya bukit, dia dah pending order dah dekat level yang sama. Betul tak? Dekat level yang sama. Okey, hari tu jatuh kat sini. Kalau dia naik sekali lagi sini, aku nak PO, pending order, sell. Betul? Come on, bukan you seorang kat situ, ramai, berbilion, berjuta orang pun pending order juga. Betul tak? Duit banyak kat situ. Sometimes yang big player ni tengok, wah banyaknya orang pending order sini, ataupun banyaknya orang masuk sell sini. Bila banyak orang sell situ, cara nak makan duit diorang ni dengan menaikkan harga.
So yang big player ni dia akan buy, naik, lonjak naik. Yang dah sell pun penuh lah. Sebab tu tak semestinya dekat resistance kita sell. Bila saya cakap macam ni, forex trader lain, guru-guru lain marah kat saya, terutama guru-guru yang mengamalkan teknik SNR, marah kat saya. Dia kata saya ni pemusnah teknik, mengelirukan dekat resistance, kenapa nak pergi buy? Sebenarnya bukan saya kata dekat resistance pergi buy. Maksud saya, jika di resistance tu terlalu banyak yang pergi sell dan fund, duit terkumpul dari trader berlambak berbilion kat situ, dia takkan jatuh, dia akan naik. Sebab big player ni nak makan duit tu. So dengan cara dia orang akan naikkan harga sampai yang sell tu MC. Jadi sebab saya pernah bagi talk macam ni, saya kata tak semestinya dekat resistance tu kita pergi sell. Ada ketikanya saya pergi buy. Saya kata ada ketika saya pergi buy, saya kena hentam. Orang cakap saya ajar songsang. Dia kata ada ke dekat resistance pergi buy? Saya kata ya. Sebab tu saya boleh survive sampai sekarang. Dan banyak kali kita tengok dekat resistance naik, dekat resistance naik, dekat resistance naik. Kenapa orang tak nampak? Kenapa dekat resistance naik? Dan ramai cikgu-cikgu forex mengajar student dia, dia kata kalau banyak volume sell, dia akan jatuh sebab ramai orang sell. Betul tak? So banyak yang menggunakan teknik volume. So dia akan kaji volume. Bila volume banyak dekat situ, contoh volume sell banyak situ, guru-guru forex kata okey, volume dah banyak sell, jom kita sell ramai-ramai. Bila volume dah banyak sell situ, kita pula sell juga ramai-ramai. Lagilah banyak volume, lagi banyak duit kat situ. Lagi yang big player dia tengok aku nak makan duit ni. Sebenarnya konsep ni salah. Dan banyak, saya tengok je kadang banyak WhatsApp group kan, jom kita sell sekarang, jom, supaya harga jatuh. Come on lah, you ingat you sell harga boleh jatuh ke? Salah konsep tu. Sebab tu saya cuba mengajar ilmu yang baru bagi trader nampak bahawa sebenarnya trade forex ni kita kena tengok di bahagian belakang daripada graf. Apa yang kita nampak sekarang ni di bahagian depan, kita nampak graf naik, kita percaya, naik, buy. Otak kita automatik. Kita ni ada kawalan bawah sedar, dia panggil tau. Kadang-kadang kawalan bawah sedar kita tekan buy. Kawalan bawah sedar dia akan pergi buy. Dia percaya dengan apa yang dia tengok. Kita percaya apa yang kita tengok. Sebab tu ahli silap mata, bila dia buat silap mata, orang percaya. Hilang. Tiba-tiba dekat tangan dia ada bola, tiba-tiba bola hilang. Dia percaya bola hilang. Sebenarnya bola tu hanya di belakang saja. Jadi dalam forex sama. Apabila you percaya sesuatu tu, berhati-hati. Sebab di belakang tu akan ada orang nak trick. Sebab tu saya ajar forex, sebenarnya saya ajar banyaknya di belakang. Di belakang tabir tu, apa sebenarnya yang big player ni nak buat? Adakah big player masih meneruskan pembelian, ataupun diorang mula nak sell, ataupun belum lagi? Kita boleh tahu. Jadi saya ajar bahagian tu. Sebab tu student-student saya yang sejak 2019 masuk, boleh kata cemerlang dan dapat hasil lebih banyak daripada yang teknik-teknik sebelum ni. Jadi itulah saya kata, walaupun saya lepas bercerai, saya tak ada apa-apa, tak ada harta, tak ada apa, tapi saya boleh bina balik, insyaAllah. Jadi itulah yang saya nak bagi motivasi sedikit kepada semua yang mendengar ni, bahawa nak jadi jutawan tu sebenarnya, yelah, nak kata senang tak senang, nak kata susah tu sebenarnya daripada akal. Sebenarnya boleh buat. Dia bukannya senang, dia bukannya susah, tapi boleh buat. Dia antara boleh buat dengan tak boleh buat, dia dua benda berlainan. Benda tak boleh buat ni, contohlah kita mandi dalam gunung berapi, memanglah tak boleh buat. Itu kita tahu dah tak boleh buat. Tapi jadi jutawan, kita boleh buat. Kita memang boleh buat, tapi kena ada cara dia, kena ada teknik dia, kena ada ilmu dia. Dan saya tekankan kat sini, tingginya manusia kerana ilmu. Sebab tu dengan ilmu, contoh saya dah jatuh sampai kosong, boleh kata papa lah, papa kedana lah kosong kan. Dengan ilmu, Allah naikkan balik darjat saya. Allah bagi saya balik harta apa semua dengan cara ilmu ni. Sebab tu Allah cakap, Allah berfirman, aku naikkan darjat orang yang berilmu.
Kan, aku naikkan darjat orang-orang yang berilmu. Naikkan darjat ni bukanlah maksud dia pangkat, maksud dia daripada orang yang contohlah bila saya kosong, saya sama je level dengan pengemis. Saya kosong, at least pengemis dalam kolej dia ada lagi duit lebih banyak daripada saya. Mungkin dia lagi kaya daripada saya pada masa tu. Tapi Allah naikkan darjat saya sebab saya ada ilmu. Maksudnya saya boleh naik balik sebab saya ada ilmu. Sebab tu kita kena yakin bahawa sebenarnya nak mencari kekayaan, kesenangan, sebenarnya apa yang kita kena buat dulu adalah kena cari ilmu dan teknik dia. Kalau kita bekerja dengan kudrat 4 kerat, tak cukup. Itulah yang saya pesan kepada semua. Jadi kalau kita nak kaya, kena carilah ilmu kekayaan tu. Sebenarnya ilmu kekayaan ni boleh dipelajari, boleh belajar. Contoh, saya kata saya nak kaya dalam property dulu kan, saya belajar macam mana beli property tanpa guna duit. Saya belajar dan benda tu boleh belajar dan saya dapat. Macam forex pun sekarang ni. Okey, orang boleh kata aku tak ada ilmu lah. Saya ada ilmu, saya pun boleh ajar. Yang nak mengajarnya dia dah, yang nak mengajarnya okey, saya boleh ajar. Jadi apa masalah dia? Apa yang kau tak nak lah, apalah, nantilah aku tak percayalah. Itu kau punya pasal lah. Kau nak percaya tak percaya kau punya pasal lah. Tapi maknanya yang saya kata kat sini, kekayaan boleh dipelajari. Itu yang penting. Jangan lupa untuk tekan button subscribe dan juga simbol lonceng untuk dapatkan notifikasi video-video inspirasi pada masa akan datang.